Yang Berhormat Kalabakan. Terima kasih Datuk Speaker. Datuk Pengerusi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk membahas Kementerian Pertahanan. Peruntukan mengurus Kementerian Pertahanan telah berkurang daripada 12.4 bilion ringgit kepada 11.35 bilion. Walau bagaimanapun telah berlaku peningkatan yang ketara bagi peruntukan pembangunan, bagi perkhidmatan dan bekalan iaitu sebanyak 1.9 bilion, yang mana peruntukan keseluruhan bagi MINDEF berjumlah 15.86 bilion berbanding tahun 2020 sebanyak 15.43 bilion. Saya ingin menyentuh bekalan B60 butiran 010200 pengurusan Jabatan Ahli Veteran. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian kerana tidak melupakan jasa dan pengorbanan para veteran Angkatan Tentera Malaysia dengan kenaikan peruntukan sebanyak 5 juta ringgit. Yang kedua, saya ingin mendapatkan status terkini berkenaan program penempatan pekerjaan bagi veteran ATM yang telah menamatkan perkhidmatan mereka dan pencapaian Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera atau Pertanda dalam membantu bakal dan veteran ATM mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, seterusnya, selain daripada bantuan sebanyak 500 juta pada bulan April yang lalu, apakah rancangan jangka panjang kementerian untuk membantu bekas prajurit yang tidak berpencen yang demi memastikan kumpulan ini diambil berat sejajar dengan cabaran ekonomi semasa? Yang keempat, berapakah jumlah yang diperuntukkan bagi membaik pulih rumah veteran ATM bagi tahun 2021? Seterusnya, saya menyentuh bekalan B60 butiran 02000 Pertahanan Negara. Yang pertama, peruntukan bagi perkhidmatan dan bekalan bagi ketiga-tiga sektor pertahanan negara iaitu darat, maritim dan udara telah mengalami pengurangan peruntukan lebih daripada separuh berbanding tahun 2020. Yang kedua, jawapan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan pengurangan ini adalah disebabkan oleh peningkatan peruntukan bagi pembangunan yang besar bagi selenggaraan dan naik taraf aset-aset utama Angkatan Tentera Malaysia. Yang ketiga, oleh yang demikian, saya ingin bertanya, adakah dengan langkah pengurangan daripada perbelanjaan mengurus dan kenaikan kepada perbelanjaan pembangunan ini akan membuka lembaran baru kepada proses perolehan dan pengurusan aset pertahanan negara yang lebih telus, cekap dan bersih? Baru-baru ini, laporan audit negara 2019 mendedahkan bahawa perolehan dan pengurusan 4 aset X, iaitu aset angkut taktikal milik QDM yang digantikan dengan aset Y, telah melibatkan implikasi kewangan yang tinggi sebanyak 3.574 bilion. Malah perolehan 6 kapal Lateral Combat Ship atau LCS berjumlah 9 bilion ringgit yang dibuat semasa Kerajaan Barisan Nasional Memerintah terus mendapat perhatian umum dengan pelbagai isu dan yang melanda sehingga memberikan kesan negatif ke atas kesiapsiagaan pertahanan negara. Sehubungan itu, saya memohon agar kementerian dapat menjelaskan langkah-langkah pembaruan yang dibuat oleh kementerian sejajar dengan Kertas Putih Pertahanan atau KPP yang menekankan berkenaan perolehan, peralatan dan aset ketenteraan yang memenuhi keperluan ATM dalam mempertahankan kepentingan negara dan aspirasi rakyat. Saya juga ingin bertanya, adakah kementerian boleh mempertimbangkan untuk memberi peluang kepada syarikat-syarikat tempatan yang berkebolehan dalam membekalkan peralatan dan kenderaan atau armored vehicle kepada syarikat-syarikat tempatan ini, kepada Kementerian Pertahanan? Saya juga ingin menyentuh bekalan B60 butiran 020200 Pertahanan Darat. Saya ingin tahu status mengenai cadangan daripada Kerajaan Negeri Sabah sebelum ini mengenai pemindahan kekuatan tentera Kem Lokawi ke pantai timur Sabah. Atau adakah kerajaan sedang merancang untuk membangunkan sebuah kem tentera yang baru di pantai timur Sabah bagi menangani ancaman keselamatan seperti jenayah rentas sempadan, serangan lanun dan sebagainya? Seterusnya, saya ingin tahu sejauh mana pembangunan teknologi ketenteraan tentera darat sejajar dengan pembangunan teknologi digital semasa dan IR 4.0 dan berapakah peruntukan yang disediakan bagi tujuan ini? Saya juga ingin menyentuh bekalan B60 butiran 020300 Pertahanan Maritim. Idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maritim telah diperkukuhkan sejak rancangan Malaysia keempat, apabila kerajaan pada waktu itu telah mensahirkan hasrat
untuk mencapai status negara maritim. Namun setelah 40 tahun, aset pertahanan maritim yang kita miliki masih jauh ketinggalan berbanding negara serantau, dan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebagai mencapai status negara maritim masih belum tercapai. Yang terakhir, memandangkan ancaman dari perairan negara yang semakin mencabar, saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah penilaian semula yang dibuat oleh ATM bagi memastikan strategi pertahanan negara dimantapkan sebaiknya sejajar dengan perubahan ekonomi dan geopolitik semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Sekarang